Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam kembara. Apa khabar semua? Sihatkah anda semua di sana? Baiklah, nama saya Muhammad Afiq bin Said Nasir, merupakan seorang Presiden Kelab Kembara di TSM untuk sesi 2019 dan 2020. Baiklah, pada hari ini anda akan menyertai khusus kepimpinan untuk AJK tertinggi iaitu KEKUAT 2020. Terlebih dahulu, saya wakil daripada Majlis Tertinggi Kelab Kembara UTSM ingin memohon maaf kepada anda semua iaitu batch Oscar kerana tidak dapat membuat program ini secara bersemuka dan lebih teratur. Ini kerana kami tidak dapat untuk membuat program ini secara bersemuka disebabkan berlakunya pandemik COVID-19 ini. Seperti yang anda tahu, program ini akan dijalankan pada bulan 3 pada tahun ini, tetapi seminggu sebelum tu berlaku PKP dan dilanjutkan sehingga hari ini. Jadi kami mengambil keputusan untuk meneruskan dan membuat program ini secara atas talian kerana program ini adalah satu program yang wajib disertai oleh kru yang baru sertai Kelab Kembara TSM. Jadi program kali ini dilakukan secara santai-santai saja, ringkas dan padat. Okey, buat pengetahuan semua, info-info dan perkara yang akan diterangkan dalam KEKUAT ini telah diringkaskan. Dan untuk yang info yang sepenuhnya, anda semua boleh lihat di modul KEKUAT yang telah diberi. Baiklah, tanpa membuangkan masa lagi, mari kita memulakan program KEKUAT ini. Baiklah, khusus kepimpinan untuk AJK tertinggi 2020, sesi 2019-2020. Baiklah, objektif KEKUAT. Program ini dilaksanakan bagi memberi pendedahan kepada ahli jawatan kuasa tertinggi berkenaan dengan susun atur pelaksanaan sesebuah program khususnya berkenaan dengan Kelab Kembara UTSM. Hal ini juga bagi memastikan kelangsungan hidup Kelab Kembara UTSM daripada terkubur tanpa sebarang program. Maksudnya, set semester Kelab Kembara UTSM perlu membuat program untuk memastikan melihat bahawa Kelab Kembara UTSM ni masih lagi hidup. Malahan, ianya juga sebagai langkah pertama melatih mahasiswa dan mahasiswi mendalami kemahiran insaniah. Seterusnya ialah peranan sebagai kru Kelab Kembara UTSM. Kru Kelab Kembara UTSM mempunyai kebebasan untuk melibatkan diri dengan persatuan lain tetapi dengan syarat sentiasa menjaga nama baik Kelab Kembara UTSM. Penarikan diri daripada Kelab Kembara UTSM perlu disertakan dengan surat tunjuk sebab. Jadi kru Kembara UTSM ni memiliki perjanjian bertulis, iaitu anda semua telah bertulis yang masa meeting kru baru hari itu. Seterusnya, kru kena sentiasa bersedia mencalurkan tanggungjawab yang diberikan sama ada sebelum, semasa atau selepas program dijalankan. Sentiasa menjaga hubungan silaturahim sesama kru. Sebarang perselisihan faham sesama kru adalah dilarang dan perlu diselesaikan secepat mungkin. Seterusnya, mempunyai daya saing yang tinggi dalam apa jua bidang yang diceburi. Baiklah. Seterusnya adalah peranan pengarah program. Jadi, pengarah program ini adalah sebagai ketua untuk sebuah program. Pengarah program akan dilantik oleh majlis tertinggi untuk membuat sebarang-barang program pada semester itu. Seterusnya, pengarah program merancang dan mengumpul maklumat berkaitan program. Seterusnya, pengarah program membuat kertas kerja dan memastikan AJK program melaksanakan tugas secepat mungkin. Baiklah, seterusnya adalah kertas kerja. Berikut merupakan carta alir kelulusan kertas kerja aktiviti pelajar pejabat hal ehwal pelajar HCP. Untuk program yang bermodalkan RM1000 ke atas, step pertama adalah permohonan kertas kerja, iaitu kita membuat kertas kerja. Seterusnya adalah mempunyai sokongan pegawai penasihat ataupun penyelaras, iaitu kita mempunyai penasihat kita
penasihat kelab kebara iaitu SR Dr. Anwar daripada Fakulti FCAP. Seterusnya akan ditangani oleh Ketua Jabatan HCP, Pejabat Berdahari, dan yang terakhir adalah kelulusan oleh Penolong Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Lepas itu selesai. Untuk program yang bawah RM RM1,000, pertama sekali kita membuat kertas kerja and then mendapatkan sokongan pegawai penasihat iaitu Dr. Anwar, mendapat kelulusan oleh Ketua Jabatan HCP, lepas tu selesai. Baiklah, seterusnya adalah carta alih penghasilan sebuah program. Sebagai seorang pengarah program, anda akan mendapat tugasan membuat program daripada Majlis Tertinggi Kelab Komputasi pada semasa itu. Seterusnya, pengarah program perlu mengumpul maklumat berkaitan program tersebut, sebagai contoh tarikh, tempat dan juga masa. Seterusnya, pengarah program perlu menghasilkan dan menghantar kertas kerja kepada HCP dan sentiasa up to date dengan HCP sama ada kertas kerja itu telah diluluskan ataupun tidak. Jika program itu memerlukan kenderaan, jadi penghantaran borang permohonan bas perlu dilakukan. Seterusnya, pengarah program perlu berhubung dengan pihak luar jika perlu. Sebagai contoh, jika kita bertempat di kem-kem yang ada di Johor, anda perlu berhubung dengan mereka. Jika ada permit, anda perlu berhubung dengan pejabat hutan, harga dan sebagainya. Seterusnya, setelah selesai semua itu, anda pengarah program perlu menubuhkan organisasi program. Setelah membuat mesyuarat organisasi, pengarah program perlu mencari peserta dan membuat mesyuarat peserta untuk membincangkan tentang barang-barang yang perlu dibawa, peraturan, tempat dan sebagainya. Seterusnya, pengarah program perlu memastikan kelengkapan dan dokumen program yang lengkap dan program berjalan. Setelah program berjalan, pengarah program perlu membuat postmortem untuk mendapat feedback daripada peserta-peserta yang ada. Setelah habis postmortem, pengarah program perlu kemaskini peralatan dan makanan selepas program dan menyelesaikan lain-lain urusan sebelum menghasilkan dan menghantar laporan program dan belanjawan. Okay, next slide adalah berkaitan dengan kertas kerja. Okay. So, nama aku Syida. Aku adalah Setiausaha Kelab Kembara. So, aku akan explain details berkenaan dengan paperwork dan juga langkah-langkah untuk menjalankan program. So, untuk sesiapa yang dilantik dan bakal dilantik sebagai pengarah program dan juga AJK-AJK yang berkaitan, kena take note. Okay, so basically kita ada 6 langkah untuk menjalankan program. Benda ni sangat penting, especially untuk pengarah program dan juga setiausaha. Dekat sinilah peranan setiausaha dan juga pengarah program ni kena buat betul-betul. Okay, untuk first kali kita ada kita kena melalui stage kelas kerja, and then kita akan melalui penasihat kelab. Yang ketiga kita akan melalui HEPA, My Activity, Reading dan laporan program. Lepas tu, barulah program kita ni dikira sebagai settle. Okay, first kali untuk kertas kerja. Okay, kertas kerja ni biasanya akan disediakan oleh setiap usaha program tu. Setiap pengarah program yang telah dilantik akan wujudkan dia punya organisasi untuk menjayakan lagi dia punya program. So, sebagai setiausaha dia tak payah nak risau kalau dia tak pandai nak buat kertas kerja sebab dia akan dibantu juga oleh pengarah program dan juga MT-MT. Selain daripada kertas kerja ni, dekat stage kertas kerja ni dia bukan setakat buat kertas kerja sahaja. Dia juga ada kena isi borang aktiviti selengkapnya. Sebab nanti kertas kerja dan borang aktiviti ni kita perlukan tanda tangan daripada penasihat kelab. That's why kita kena settlekan
kertas kerja dan borang aktiviti ni sekali jalan. Okey, ni adalah contoh kertas. Okay guys, jom kita tengok format untuk kertas kerja. Okey, apa yang paling penting sekali dalam paperwork ni yang Hepa akan tengok adalah berkaitan dengan kita punya format. Kalau kita punya format tu salah, dia akan reject kita punya paperwork. Dan juga tak boleh langsung ada typo. Dan benda yang paling basic yang diorang akan tengok adalah kita punya objective program. Kalau kita punya objective program tu klise, cikai-cikai je, so kita punya possibility untuk kita punya program tu diluluskan tu macam rendah lah. So make sure untuk objektif tu pengarah program ataupun SU kena kreatif sikit lah. Okay, ni dia punya format. So macam SU ataupun pengarah program tak payah risau sangat sebab kita akan bagi format ni just edit, tukar benda yang penting je. Contoh dia macam nama program. Lepas tu make sure kena betul dia punya font dan juga dia punya huruf besar dan juga huruf kecil. Yang tu kena alert. Lepas tu dia punya tempat, in case kalau macam program tu kita tak sure lagi nak buat dekat mana, you guys just take je dulu. Sebab untuk tempat dan juga tarikh kita boleh ubah. Kita boleh ubah next time. Okey, ni contoh dia macam contoh dekat sini kita kena letak balik kita punya tajuk kertas kerja tu. Kalau contoh dia tulis macam ni kan, dia tulis besar dan bold. So maknanya nanti nama program kita tu pun kena besar dan bold juga. Kalau yang ni nampak tak, dia tak bold dan dia huruf besar kecil kan. So kita kena tulis exactly macam tu juga. Just tukar dia punya nama semua tu lah. Lepas tu ni latar belakang, nanti pengenalan kita kena tulis lah. Lepas tu sejarah apa semua tu kena masukkan. Nama aktiviti, lepas tu nama penganjur, butiran aktiviti, tarikh, hari, lokasi, masa. Lepas tu objektif. Okey, objektif aktiviti ni kita kena bagi penekanan yang lebih. Sebab dekat sinilah yang Hepa nak tengok dan akan bandingkan program kita dengan program lain untuk bagi kelulusan. So dekat sini kalau kita kreatif untuk create objective activity tu, lagi tinggilah peluang untuk kita dapat kelulusan tu. Dan objektif ni kalau boleh dia kena melibatkan dengan masyarakat sebab fokus UTHM sekarang adalah program yang melibatkan charity. Program yang melibatkan orang ramai. Macam tu. Lepas tu penyataan masalah. Kalau contoh macam AGM kan, penyataan masalah dia apa? Penyataan masalah dia, contoh dia macam kita nak wujudkan satu organisasi yang baru. Macam tu lah. Lepas tu boleh masukkan senarai peserta dan pengiring. Untuk awalan proposal ataupun kertas kerja ni, kita boleh letak je dulu nama peserta tu sebab kita tak tahu lagi siapa yang akan datang waktu kita punya program. In case ada orang yang tak boleh datang, so yang tak datang tu takkan dapat SMAP. So first kali untuk pertama kali ni kita boleh je letak je dulu nama-nama kru. Okey, lepas tu kena masukkan padanan teras aktiviti ni. Ni adalah benda baru yang Hepa create baru tahun lepas kalau tak silap. Lepas tu kena bagi keberhasilan ataupun input yang penting, input yang baik lah sebab yang ni pun penting. Hepa akan tengok lah dekat sini. Sebab kalau biasa kalau yang macam penyataan masalah ni dia tak berapa nak fokus sangat. Dia akan tengok dekat keberhasilan ni. Maksudnya kesan apa yang kita boleh bagi dekat orang ramai. Kalau program ni dapat dijalankan. Macam tu. Lepas tu dekat kelab. Kemudian kepada kelas harian. Okey, lepas tu atur cara aktiviti ni kita punya tentatif lah. Nanti boleh masukkan kita punya tentatif. Lepas tu jawatan kuasa aktiviti ni boleh create je dulu. Sebab any perubahan nanti kita akan boleh buat next time. Lepas tu anggaran belanjawan ni pun Hepa akan tengok lah. Biasanya bila program zero budget ni dia lagi cepatlah dapat kelulusan. Dan juga program yang bawah 1000 lagi mudah lah kita nak dapat kelulusan sebab kita tak perlu melalui
TNC. Kita just melalui HEPA saja kalau program kita bawah pada 1000. Okey, lepas tu implikasi just tick balik dan keputusan ni just masukkan balik nama kita punya TNC dan juga kita punya tajuk program kita. Make sure huruf besar dan juga bold. Okey, inilah part yang penting yang baru diwujudkan oleh HEPA pada tahun lepas. Okey, contoh untuk padanan teras aktiviti. Untuk bidang teras aktiviti kita, kita kan bawah kelab kembara. Basically, kita adalah bawah bahagian sukan dan juga rekreasi. So, boleh tanda. So, kat sini kita adalah 3. So, masukkan dekat sini. So, kita tanda kat sini 1. Lepas tu, keberhasilan graduan ni. Kita boleh tengok lah kalau kat sini biasanya kalau K-Kuat dia lebih kepada apa? Biasanya K-Kuat ni dia lebih kepada akhlak dan integriti sebab kita nak create satu jati diri lah dan juga satu kita nak masukkan satu input yang berkaitan dengan organisasi. Itu tujuan kita buat K-Kuat. Okey, itu sahaja berkaitan dengan paperwork. Yang seterusnya adalah borang aktiviti. Borang aktiviti ni yang kita perlu prepare sekali dengan kertas kerja untuk dapatkan tanda tangan daripada penasihat kelab dan juga dapatkan kelulusan daripada pihak HEP. So ini adalah borang yang perlu kita lengkapkan. Yang ni tak payah. Ni untuk kegunaan HEP. Lepas tu masukkan kita punya details. Contoh dekat sini AGM. So masukkan dia punya tarikh, tempat. Lepas tu masukkan ni details pemohon ni adalah untuk diisi oleh pengarah program lah. Letak dia punya nama, semua benda tu. Lepas tu pastikan number phone adalah yang paling latest sebab apa-apa HEPA akan contact dengan pengarah program. So make sure number ni number yang latest lah. Lepas tu ni kita akan bagi dia dalam bentuk Excel. So nanti pengarah program ataupun SU akan isi lah. Okey, ni contoh page yang kedua untuk borang aktiviti yang dapat pengesahan daripada penasihat kelab. So ni contoh dia. Okey, yang bawah-bawah ni bukan tak perlu buat apa-apa. Just yang ni je untuk penasihat kelab. Okey, itu sahaja untuk borang aktiviti. Okay, next adalah melalui penasihat kelab. Okey, melalui penasihat kelab ni kita kena print out kita punya kertas kerja. Sebaik-baiknya kertas kerja ni kita kena tunjuk dulu dekat kita punya MP dan bincangkan. In case ada yang part yang kita tak faham, kita boleh tanya MP ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman. So, untuk kertas kerja dan juga borang aktiviti ni diwajibkan 2 salinan. Kenapa kena ada 2 salinan? Kita kena buat 2 salinan ni untuk prepare siap-siap in case ada anything yang happen. Contohnya borang kita hilang dekat HEPA sebab yang hantar ataupun yang propose program bukan kelab kembara sahaja. Ada banyak lagi kelab-kelab lain dekat UTHM ni. So, why not kita prepare siap-siap. That's why kita biasanya akan buat 2 salinan. Untuk dapatkan kelulusan daripada penasihat kelab ni, biasanya hard copy ni akan kita kena hantar sendirilah dekat kita punya penasihat kelab. Seelok-eloknya kita akan WhatsApp dia dulu dan tanya bila dia free, and then kita akan minta dia untuk tanda tangan lah. Tapi sebelum berjumpa dengan penasihat kelab, seelok-eloknya fahamkan dulu program apa yang kita nak buat. Sebab biasanya kita punya penasihat kelab dia akan tanya dulu tau. Dia akan tanya everything lah pasal kita punya program. Baru dia akan turunkan tanda tangan. So, untuk pengetahuan semua, kita punya penasihat kelab masih lagi Dr. Anwar, which is dia daripada fakulti FKAP. So, apa-apa nanti boleh direct dengan Dr. Anwar lah. Dr. Anwar ni dia okey je. Okay, and then selepas diluluskan, selepas kita dapat tanda tangan daripada penasihat kelab, kita akan bawa semua borang ni ke HEPA. Tapi satu salinan kertas kerja dan juga borang aktiviti kita akan simpan personally. Dan satu salinan sahaja yang kita akan hantar dekat HEPA. So, dekat HEPA ni kita akan hantar kita punya hard copy lah.
Tapi yang diluluskan. Kalau in case dekat penasihat kelab, dia minta kita betulkan a few things. So dia takkan turunkan tanda tangan lagi. So untuk kita hantar dekat HEPA, kita perlukan tanda tangan dia. So biasanya pengarah program yang akan hantar kita punya kertas kerja dan juga borang aktiviti dekat HEPA. Okey, untuk stage yang keempat adalah My Activity. Biasanya hantar borang dekat HEPA dan juga daftar kita punya program dekat My Activity ni boleh dijalankan secara selaras. Maknanya kita boleh buat sekali jalan lah. Tapi biasanya kita akan hantar dululah kita punya paperwork dekat HEPA. So, untuk kita daftar My Activity, kita hanya perlu buka dekat dia punya web My Activity dan register kita punya program. Lepas tu, once kita punya paperwork telah diluluskan, kita boleh HEPA biasanya dia akan maklumkan. And then kita akan pergi ambil kita punya paperwork dan juga borang aktiviti yang telah diluluskan atau disokong oleh pihak HEPA. Kita akan scan dan upload dekat My Activity UTHM. That's why kita perlu make sure yang kita punya program dah didaftarkan bawah My Activity UTHM. So cara-cara dia adalah melalui Untuk My Activity punya part, kita hanya perlu Google My Activity UTHM untuk daftarkan kita punya program, and then pilih yang first choice ni. Login menggunakan nombor matrik dan juga password SMAP. Lepas tu pergi ke permohonan baru dan masukkan every details program kita based on kita punya paperwork. Dan make sure jangan ada yang salah. Lepas tu masukkan kita punya email, kalau boleh pakai kita punya email siswa, dan nombor telefon yang paling update supaya nanti kita tak termiss information yang HEPA masukkan macam tu. Kemudian boleh juga setiap masa tu boleh juga sentiasa tengok dekat kita punya status permohonan dekat sini. That's all untuk My Activity. Dan juga permohonan untuk My Activity ni hanya memerlukan pengarah program sahaja. Okey, yang seterusnya adalah bidding. Bidding ni adalah sesuatu yang sangat penting dalam kita punya program. Kalau kita tak lepas bidding, so kita punya program tak boleh dijalankan. Okey, apa tu bidding? Bidding ni biasanya dia akan bagi pihak HEPA akan keluarkan satu senarai nama program dan juga nama kelab. So dia akan bagi satu tarikh dan biasanya untuk satu kelab tu biasa dia akan bagi satu tarikh lah. Contoh untuk SEM ni kita ada 4 program. So dia akan keluarkan tarikh untuk 4 program tu biasanya pada hari yang sama. Dan presentation bidding ni biasa dibuat oleh pengarah program, tapi in case kalau pengarah program busy, dia boleh macam hantarkan wakil lah. Tapi make sure yang wakil yang dia hantar tu kena tahu everything. Sebab dekat sini lah kita nak fight kita punya program ni boleh dijalankan ataupun tak. Dan yang paling penting kena prepare lah, kena pakai everything informal. Lepas tu kena sediakan slide dan masukkan info-info yang penting je. Dan biasanya panel ni dia terdiri daripada ikut luck lah. Ada certain bidding akan dapat kita punya TNC. So memang kena prepare lah dan mostly dia akan tanya soalan yang kadang-kadang tak masuk akal juga lah. And then the last part adalah laporan program. Laporan program ni kita akan buat selepas program dijalankan. Biasanya pihak HEPA akan bagi masa dalam seminggu selepas program dijalankan. So, apa yang perlu ada dalam laporan program ni, dia lebih kurang macam kertas kerja je dan tak serumit kertas kerja lah sebab everything dah settle, just ceritakan balik je apa yang kita buat sepanjang program tu. Lepas tu macam biasa masih sediakan 2 salinan laporan selepas program dan juga kena sediakan borang permohonan SMAP. Kalau tak ada borang permohonan SMAP ni, kita tak boleh nak sediakan SMAP untuk kita punya EJK dan juga peserta. Selepas kita dah siapkan
laporan program. Macam biasa, kita perlu dapatkan tanda tangan daripada kita punya penasihat kelab. Dan satu salinan kita kena hantar dekat HEPA within a week after kita punya program tu dah settle. Dan satu lagi salinan kena bagi dekat setiausaha kelab kembara sebagai untuk direkodkan ataupun kita akan buat filing lah. So, lepas tu waktu kita, pengarah program ataupun setiausaha, kalau boleh pergi dua-dua pun okey juga, hantar laporan program dekat HEPA. Pada hari yang sama juga minta dekat kaunter untuk isi SMAP. So nanti dia akan minta lah borang permohonan SMAP. So bila dekat situ lah kita akan isi siap-siap lah SMAP untuk semua orang dan juga untuk organisasi dan juga untuk peserta. Okay, once semua ni dah siap, maknanya So, tahniah kerana telah berjaya menjalankan program. Okay, next yang kita perlu buat adalah laporan program. Okay, laporan program ni biasanya HEP akan bagi masa dalam seminggu selepas program dijalankan untuk kita submit kita punya laporan program. So, untuk laporan program ni yang dia banyak sikit lah borang berbanding dengan kita prepare proposal. So, tapi untuk laporan program ni dia taklah seremeh macam proposal ataupun kertas kerja sebab laporan program ni just untuk kita submit je report. Dia macam tak payah sangat dapat kelulusan daripada HEPA tapi kita masih perlukan kelulusan daripada penasihat kelab lah. So yang ni just copy balik tapi ada certain part yang daripada kertas kerja kita tak perlu masukkan dan ada yang certain part kita kena tambah. Okay, ni contoh tujuan dia sama saja. Latar belakang ni pun kita copy daripada format kertas kerja. Ni adalah contoh paperwork yang lama. Maybe dia agak lain sikit lah berbanding dengan yang latest ni. Okay, ni contoh-contoh dia yang kita buat AGM pada sen lepas. So, ni masukkan balik. Okay, dekat sini lah yang baru macam senarai peserta dan juga pengiring yang macam exactly betul. Yang mana yang akan dapat SMAP. Yang mana yang betul-betul menghadiri kita punya program. So, ni contoh dia. Okay, memang kita kena state lah semua senarai peserta yang join kita punya program tu. Contoh kalau ada sampai 200 lah kita masukkan. So, as you kena make sure nama-nama senarai peserta tu jangan hilangkan sebab kita akan guna balik. Okay, ni kalau ikutkan ni tak boleh ni kena synchronize, kena samakan dia. Kena buat betul-betul lah. Okay, lepas tu ni impact ni semua ni sama je daripada yang awal. Maybe yang akan berubah cuma jawatan kuasa dan tempat, masa dan juga senarai peserta lah. Sebab yang tu kita tak boleh nak fixkan, benda tu dia akan sentiasa berubah ikut situasi. Lepas tu anggaran belanjawan ni pun sama je daripada yang lama and then okay, so kena state lah details program tu. Lepas tu dekat sini baru kita SU dia kena jelaskan balik apa yang berlaku waktu program. Maknanya perjalanan program tu based on tentative lah. Contoh macam kita buat tentative tu macam lain. Tapi kita cerita ulasan dia macam lain. Contoh dia macam tentative lain tapi program kita terpaksa buat lain. Kalau boleh cerita based on tentative. Barulah macam pihak HEPA dia takkan petikai. Kenapa dalam tentative macam ni tapi program kamu buat macam ni. So seeloknya ikut cerita ulasan perjalanan keseluruhan projek ni based on kita punya tentative. So, kena ceritalah kalau contoh 2 hari 2 malam, ceritalah 2 hari 2 malam macam tu. Lepas tu, masukkan dia punya kesimpulan. Nanti kita akan bagi contoh rujukan lah untuk setiap program. So, ni penutup. Lepas tu kat sini kena tanda tangan daripada pengarah program dan juga disemak oleh MT. Biasanya pengerusi kelab lah. Kita akan bagi press yang akan semak and then baru kita akan hantar dan dapatkan tanda tangan daripada kita punya penasihat kelab. Okey, yang ni adalah yang lama. Kalau ikut sekarang, yang ni dia kalau ikut yang latest,
based on format ni dia adalah keberhasilan graduan. So nanti dekat laporan program, laporan selepas program tu sasaran ni kena ikut yang ni lah. Kena ikut yang baru, tak boleh ikut yang lama. Ni yang lama punya. So dia macam ni lah. Lepas tu kat sini baru kita attach kita punya tentative program. Ni sahaja untuk laporan program. Okay, ni adalah laporan aktiviti yang kita kena attach dengan laporan yang kita sediakan. So, dekat sini just state balik dia punya maklumat aktiviti ataupun program yang kita buat tu. Masukkan balik. Lepas tu dekat sini, maklumat peserta ni tak payah masukkan dekat sini pun tak apa. Kita boleh, kalau ikut yang dulu, kita boleh attach balik nama senarai peserta yang terlibat dekat lampiran lain. Kita boleh letak, so kat sini boleh kosongkan. Sebab kalau ikutkan tak muat. So boleh attach dekat lampiran lain macam yang dekat bawah ni. Boleh baca dekat sini. Lepas tu pengesahan pelajar ni adalah tanda tangan pengarah program. Lepas tu dekat sini pihak HEPA akan sertakan lah. Lepas tu dekat sini juga dia akan bagi panduan mengisi borang. So semua dekat sini dia akan azad je lah. Tapi yang nanti yang nak kena attach tu yang ini saja. Yang ni tak payah. Yang ni just untuk rujukan kita sahaja. Okey. Lepas tu dekat sini selain daripada laporan program ni, kita attach dengan borang laporan dan juga surat permohonan SMAP. Biasanya kelab lain dia takkan buat borang permohonan SMAP ni. Tapi kita as a kelab kembara sendiri kita akan buat benda ni. Biasanya kalau ikutkan just sediakan yang ni dan juga senarai nama peserta. So dah boleh buat SMAP. Tapi untuk kelab kembara kita akan buat juga surat rasmi daripada kelab. Just copy balik saja dan ubah benda-benda yang penting, contohnya macam nama program, apa semua tu. Lepas tu dapatkan ini adalah pengarah program dan kemudian kita akan attach lampiran satu ni. Okey, senarai nama EJK semua ni masukkan lah. Yang ni jangan ada yang miss seorang pun. EJK ataupun peserta. Macam peserta kita akan asingkan lah senarai dia. Sebab kalau termiss nanti susah kita nak masukkan nama tu dalam SMAP. Sebab nanti sebagai pengarah program ataupun SU yang akan isi SMAP, kena key in satu-satu nombor matrik ni. Kena key in. So senarai ni make sure kena ada 2 kopi. Satu untuk HEPA dan satu lagi untuk kita waktu kita nak key in SMAP. So 3 benda ni kena attach sekali. So nanti kalau untuk hantar borang, untuk hantar laporan program, settle sekali siap-siap dengan SMAP. So lepas dah settle SMAP ni, kiranya program ni kira dah settle. So tahniah. Complete. So, tahniah kepada yang berjaya menjalankan tanggungjawab anda dengan baik. Selamat berjaya. Setiap detik, setiap langkah itulah kembara. Okey, untuk laporan kewangan ni, laporan kewangan ni perlu dikemukakan selewat-lewatnya juga dalam tempoh 2 minggu selepas tamat program kepada penasihat atau penyelaras kelab. Okey, kita perlu sertakan sekali surat rasmi pembayaran balik yang mengandungi nama, IC, nombor matrik dan nombor akaun bendahari kelab berserta lampiran salinan penerima kepada bendahari UTHM. Okey, sertakan resip pembelian sebagai rujukan jumlah belanjawan yang dituntut. Okey, tempoh untuk dapat pembayaran balik adalah dalam 1 hingga 2 bulan dari tempoh laporan tersebut dihantar. So, untuk laporan kewangan ni juga kita akan pergi kepada satu persatu sebentar lagi. Okey, next. Okey, apa perkara yang perlu ada dalam laporan kewangan? Okey, laporan kewangan ni macam yang saya cakap tadi, dia ringkas. So, 2 perkara je, iaitu ringkasan laporan dan laporan kewangan. So, kita akan pergi lebih detail kepada contoh laporan sekejap lagi. Okey, ini merupakan contoh laporan kewangan sama seperti laporan program tadi, iaitu daripada program Kembara Gunung Benom.
Okay, first kita akan ada iaitu ringkasan program. Kita akan letak perkara-perkara penting saja seperti nama program, tarikh, tempat dan anjuran. Okay, selepas itu kita akan letak laporan kewangan. Sebagai contoh di sini, Kembara Gunung Benom dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan daripada Pejabat Hal Ehwal Pelajar HCP dan juga kutipan yuran komitmen yang diperolehi daripada AJK dan juga peserta yang menyertai program ini. So kita akan letak dekat lampiran laporan kewangan program dan juga resit perbelanjaan program. Okey. Okey, sekarang kita akan rujuk lampiran yang pertama. Okey, ini merupakan laporan kewangan program. Okey, kita akan letak sini perbelanjaan seperti makanan, sarapan pagi, tengah hari, petang dan malam. Okey, kat sini ada kuantiti, jumlah dan catatan. Okey, seterusnya permit, okey, baju program, CJ program dan jumlah. Okey, seterusnya ialah jumlah tuntutan iaitu berapa yang peruntukan daripada HCP UTHM. So kat sini kita akan nyatakan jumlah tersebut. Okey, last sekali ialah ini senarai barangan yang dibeli mengikut peruntukan, iaitu senarai barangan masakan dan bahan makanan. Okey, kita akan letak sini lah perkara-perkara yang telah kita gunakan menggunakan peruntukan daripada HCP. Okay, so hi, Assalamualaikum. Saya Zarif Fahmi bin Syahidan. Saya merupakan Setiausaha 2 dalam Majlis Tertinggi Kembara sesi 19 dan 20. Okay, so pada hari ini saya akan terangkan tentang bidding. Okay, so in case kepada sesiapa yang tak tahu, bidding is one of the process untuk kita jalankan satu program. So start dengan pemilihan pengarah program, dan pengarah program tu kena sediakan satu kertas kerja, dan seterusnya kita akan pergi bidding. So bidding tu ialah penentu antara sama ada kita punya program tu lulus ataupun tidak. Okay. So apa yang kena ada ketika bidding? So ialah kita punya persediaan kita kena ada, kita kena sediakan satu slide ataupun infografik. So kalau nak senang, biasanya akan sediakan slide lah. So untuk pakaian bagi lelaki formal iaitu kemeja, selai dan juga tie. Untuk perempuan akan ada kena pakai baju kurung lah untuk bagi sopan kan. Okay, biasanya hanya 2 orang dalam kalangan AJK tertinggi lah akan buat pembintangan, ataupun nak seorang pun boleh. Ada kadang-kadang ada kelab yang 4 orang untuk satu program. Dia tengoklah macam kita, contohnya Kembara buat 4 program. So boleh je 4 orang pergi untuk buat 4 program. So seorang satu program. Biasanya macam tu lah. Macam saya dulu, saya survivor, saya buat macam tu. Saya seorang akan bentangan satu program. Okay, tempoh masa pembentangan is 10 minit je. So kalau kita buat satu program ke 2 program ke, 10 minit je akan diberi masa. So kalau kita ada 4 program, kalau boleh slide tu kena padat lah, kira semua di dalam tu. Untuk persediaan lah, kalau ada panel tu nanti dia nak tanya soalan ke apa kan. So masa kita nak pergi bidding, kita just bawa laptop dan slide dan bawa diri je lah. Kita sediakan preparation tu je. Nanti HDMI, LCD ke apa tu semua pihak HCP akan sediakan. Okay, so berbalik pada bidding tadi, apa yang kena ada dalam slide tu. Okay, so first kita kena ada apa is kita punya program, apa yang kita buat lah. Kita tajuk program tu apa. Okay, then kita kena ada tarikh dia bila, dekat mana. Okay, then kita ada mengapa is kenapa kita nak buat program tu. Okay, then kita ada bagaimana dia punya perjalanan kita pergi dan balik, in case kalau macam trip yang tidur kan. So macam mana kita pergi, macam mana kita balik. Okay, then kita ada anggaran peruntukan is belanjawan yang dianggarkan sepanjang program. So kita ada dari segi makanan, kita kena ada kuantiti dia berapa, untuk berapa hari. Kita kena ada berapa harga dan berapa harga per unit, dan jumlah. Kita ada kena sumber. So, contohnya kalau pihak HCP dah ada sediakan sumbangan atau peruntukan, so kita kena tulis kat situ
Dan peruntukan SCP, sumbangan SCP ke, komitmen pelajar ke. Komitmen pelajar tu is kira termasuk dalam yuran lah, yuran program. Dan kita kena ada pegawai pengiring ataupun permit tapak sewa, baju program dan bas. Ini in case kalau macam program trip 2 bas, iaitu KM ataupun survival, dia akan ada bas lah biasanya. Semua itu termasuk dalam anggaran peruntukan. Dan kita ada sasaran padanan teras aktiviti DNA, kecemerlangan, KTHM dan nilai manusia WKPM. Ini nanti saya akan tunjuk dalam seterusnya, sebab ni dia macam susah sikit lah. Dan kita ada impak. Impak ni dia terbahagi kepada 3. Impak kepada individu, impak kepada kelab dan juga impak kepada universiti. So apa yang kita kena tulis lah dekat dalam slide tu, apa kesan dia kalau kita buat program ni, apa jadi pada kita, apa jadi pada kelab kita, apa jadi pada universiti. So ni adalah contoh slide yang saya buat masa bidding untuk 2 sem lepas, iaitu Survival for Life 2.0. So first ni adalah dia punya muka depan. Kita ada tajuk dia, nama program dia. Kita kena ada dia punya tarikh bila dan tempat di mana. Dan ini ada isi kandungan ni. Macam saya cakap tadi, kita kena ada bagaimana, mengapa, anggaran peruntukan, sasaran padanan teras aktiviti dan juga impak dia. Ini contoh untuk mengapa dia. Untuk program saya itu untuk merekrut ahli baru lah. Dia sama macam KM. Saya kira siapa yang buat untuk kemara muda, dia macam ni lah, dia punya mengapa dia. Depends lah, kalau macam program AGM, dia untuk dia punya tujuan dia lain. So kita kena pandai manage lah apa dia punya tujuan dia. So bagaimana dia, saya cakap tadi tentatif dia. So macam mana kita pergi, daripada mana ke mana, dan second day kita nak buat apa, third day kita buat apa, kita balik macam mana. Dan anggaran peruntukan. Anggaran peruntukan macam saya dah bagi tahu tadi, is kita punya total belanjawan sepanjang kita lakukan program. Kita kena tulis lah, makanan kita kena sediakan berapa orang, berapa kuantiti dia, berapa harga untuk per unit, dan sama ada dia peruntukan SCP ataupun komitmen pelajar. So untuk yang bas, dia tidak semua program ada. Contohnya macam KM dan juga survival akan ada bas. Macam AGM dah ada sebab dia sehari saja. Dan baju program kebiasaannya adalah, kecuali trip yang macam trip busuk ke apa, tu tak ada baju. Biasa baju program. Pegawai pengiring, kalau biasanya kalau program yang melibatkan bas, biasa kena ada pegawai pengiring lah, sebab nanti kita kena minta bas tu, kita kena ada nama siapa pegawai pengiring tu, kita bawa siapa. Biasanya kalau tak ada pegawai pengiring, kita akan lulus lah bas tu. Terusnya, ini yang saya cakap tadi, sasaran padanan teras aktiviti dia, soalan detection menilai manusiawi KM. Untuk bidang teras aktiviti tu, saya survival saya pilih 5. Kita tengok ke bawah ni, dia tulis sukan dan rekreasi. Sukan dan rekreasi, so, kenalah dengan kita punya objektif, iaitu survival. So itu sukan dan rekreasi. Contoh untuk AGM, dia akan pilih nombor 9, iaitu kepimpinan dan latihan. Dia kita kena tengok lah apa program yang kita lakukan. Kalau macam ni, contohnya macam media kreatif. So media kreatif ni kena boleh jadi talk, macam pawam boleh jadi dia talk. Kerohanian dan etika tu macam kita pun tak sesuai dengan itu, so abaikan itu. So DNA keseluruhan dengan nilai manusiawi ni, kita biarkan je dekat budaya ilmu dengan kegembiraan. Itu tak usah yang bidang teras aktiviti je. Dan impak ni yang terakhir sekali lah, impak. So saya cakap tadi, apa yang kamu rasa program ni buat impak pada kamu, untuk kamu, untuk kelab, untuk industri. So kita kena tulis lah, macam untuk individu, untuk program saya survival, merasai pengalaman yang baru. Untuk kelab, melakukan kemahiran aktiviti rasa dan industri untuk mengharumkan nama yang baik industri. So biasanya untuk universiti,
dia punya reason dia sama lah, mengharumkan nama baik universiti. Kita just individu dan kelab je dia macam berubah-ubah lah, depends on apa punya kita punya program.